agak sukar dan bergantung pada kita punya kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman maksud saya kekuatan keinginan kita itu tadi. Keinginan tu sangat penting sebab hanya keinginan yang dapat membawa kita terus istiqamah jalan ini. Dan saya pun telah lama tapi masih lagi berusaha sebab ada banyak sangat rintangan. Okey. Banyak sangat rintangan dan semuanya itu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kita rezeki. Dan kalau kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Syekh kita, walaupun dalam tempoh masa yang singkat, kalau kita betul-betul dapat dan diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita. Jadi untuk sampai kita harus berusaha. Yang akan menentukan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui akan diri kita dan sudah pastinya dugaan banyak untuk kita lalui, dan benda yang baik selalunya tak akan mudah untuk diperolehi, kerana bila kita memperolehi secara yang mudah, nanti kita akan mudah tergelincir. Itu apa yang terlintas di fikiran saya dan diberi ilham oleh Allah SWT untuk menyampaikan dan dikongsi bersama kepada para pendengar dan para hadirin pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sesungguhnya Allah yang telah menyusun, Dia telah memperjalankan sama ada pendengar YouTube ataupun yang dihadir pada malam ini, semuanya adalah daripada penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dan Allah mengizinkan mendengar YouTube ataupun kita semua untuk mendengar, iaitu kalam-kalam tu yang datang juga daripada Allah. Sebab kita ni tidak mampu berkata-kata, sebab yang datang ilham-ilham yang boleh berkata-kata tu semua daripada Allah. Jadi untuk pesan untuk diri saya pun yang masih banyak keakuan diri lagi, seperti mana keakuan ni adalah contohnya yang biasa yang dialami. Contoh bila kita buat amal soleh dan kita merasakan ada keakuan diri kita tu, nanti akan datang keakuan diri tu. Contoh kita tengok orang yang tak beramal soleh, dia akan cakap, tengok kau ni lebih, kau ni dah makam lain, macam tu. Ataupun kita merasakan bila kita nak bersedekah, kita dah mengharapkan, aku sedekah ni InsyaAllah lah lepas ni kot akan datang kot RM100. Jadi itu adalah salah satu manifestasi keakuan diri lah. Maksudnya dia akan mengajak, bukan salah, maksudnya ada peringkat-peringkat, ada tahapan-tahapan, ada boleh buat, kita akan terus kena buat. Tapi wajib kita belajar untuk membuang, supaya nanti sampai satu tahap Allah akan, dengan izin Allah Ta'ala, Allah sendiri yang akan membuang keakuan diri itu, supaya bila keakuan diri kita dibuang, insyaAllah bila datang apa ujian sekalipun, mata hati kita ataupun mata basarah kita akan nampak yang datang tu daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tak nampak benda ni, macam pengalaman saya pun, bila saya tak Allah tidak memperlihatkan, jadi akan datang timbul kemarahan, akan datang macam kita nak susun macam ni, tiba-tiba Allah susun lain, akan datang kenapa macam ni, kenapa. Itu salah satu olahan lah. Jadi bila wajiblah kita pada akhir zaman ini untuk memahami ataupun untuk mencari guru-guru rohaniah ataupun ibaratnya klinik. Kalau ada separuh orang-orang menggunakan klinik rohani, sebab
Kalaunya doktor dia nampak fizikal kita, dia tahu okay, ni sakit ni sakit ni sebab tu. Tapi kalau guru rohani ni dia menampakkan apa keakuan diri yang untuk cara kita olahkan atau kita buangkan keakuan diri. InsyaAllah bila sesiapa yang mendengar ini, contoh ada PhD hadis ke, ada PhD apa sekalipun, nafikan dulu, buangkan dulu ilmu, dengar betul-betul apa yang diajarkan, disampaikan, selari tak dengan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW dan aku. InsyaAllah bila buang dulu, bukanlah maksud delete apa, tapi dengar dulu, minta Allah bukakan mukhasyafah baik, InsyaAllah Allah akan bukakan. Sama-samalah, mudah-mudahan ini akan menjadi benteng kita akhir zaman, supaya Allah memandang kita dengan pandangan redha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Amin. Dah, Syarif. Cerita pengalaman apa dengan YouTube daripada awal. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba, kami rada Allah Tuhan kami, wa bil Islam dina, kami rada Islam agama kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, kami rada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul ikutan kami. Pertama sekali saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memperjalankan saya dalam keilmuan ini. Sangat-sangat penting pada kita untuk belajar ilmu tauhid, mengenal diri, mengenal Allah. Jadi mungkin pengalaman saya ni agak berbeza dengan jemaah-jemaah lain. Jadi mungkin pada zaman saya ketika tu belajar lebih kepada cara berkhidmat dengan guru. Jadi sahabat Nabi pun ada, Anas bin Malik pun sendiri pernah berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada asas dan mulanya memang nampak payah, letih, lesu, lemah. Sebab untuk permulaan kita mengenal Allah ni, pada diri kita ni mungkin dah ada benda-benda yang kita isi. Tapi sebelum umpama rumah, sebelum kita nak masukkan perabot-perabot baru, barang-barang baru, kita mesti keluarkan barang-barang lama ni dulu. Sekiranya kita campur, jadi benda tu tadi akan jadi tonggang kebalik. Maksud dia, hak dengan batil tu dia mesti diasingkan. Wa qul ja'al haqq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya hak dengan batil ni dia tidak boleh campur. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya salah itu tetap salah. Jadi permulaan tu untuk kita mengisikan, untuk masukkan satu benda yang elok, kita kena belajar buang mazmumah pada diri kita dulu. Jadi insya-Allah kesan pada kita mengikuti dan sentiasa mengharapkan keredaan dan keampunan Allah dengan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihah. Dari segi perkataan, perbuatan, amalan soleh yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan akan mendorong kita ni tadi mendapat khulqul akhlaqul azim. Maksud dia akhlak yang mana dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesan daripada tauhid kepada diri kita, bagaimana kita mengesakan Allah dalam setiap keadaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ini diutuskan untuk sekalian alam. Jadi bukanlah tadi kita ni tadi melakukan ibadah ini dikhususkan pada ibadah-ibadah khusus seperti solat, puasa, zikir, baca Al-Quran dan mentaati ibu bapa. Jadi benda-benda yang kesan seperti yang Syekh kita bincangkan tadi, inna salata tanha anil fahsya'i wa munkar. Solat ini tadi adalah tiang agama. Jadi barang siapa orang lelaki khasnya menjaga solat 5 waktu di masjid dan diikuti dengan qabliyah dan ba'diyah, sebelum dan selepas, diikuti sehingga cantik, insya-Allah kesan solat ini tadi akan dibawa dalam kehidupan ni tadi.
Jadi itu insya-Allah Allah akan aturkan bagaimana tadi itu kita meletakkan segala sesuatu Allah di hadapan kita. Maknanya daripada asas diri kita, panca indera kita, mata kita, yang melihat itu Allah, yang mendengar itu Allah, yang berkata itu Allah, yang kehendak itu Allah, yang berdiri itu Allah, yang segalanya kita letakkan dulu pada asas pada diri kita. Itulah kita kata awal-awal mengenal agama, mengenallah diri kita dulu sebelum kita tadi untuk mengenali orang lain. Maksudnya bila sesama manusia, kita ni khairu ummati, berkasih sayanglah sesama kita. Jadi sekiranya ada kita pandang satu manusia tu dengan sifat cela, maknanya hati kita ni tadi masih lagi kotor, masih lagi tadi tu perlu dibersihkan sehingga kan kita memandang saudara-saudara kita ni walau hatta yang bukan Islam tu dengan penuh kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita mengikuti tadi Nabi ini adalah untuk rahmat untuk sekalian alam, insya-Allah. Itu saja. Jadi kesan daripada hati kita ni tadi akan melahirkan khuluqul azim, akhlak yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat sabar, redha, ikhlas, zuhud, tawaduk itu tadi, dan tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insya-Allah itu saja proses saya pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita semua tadi, semuanya daripada khatir Rabbani, daripada lintasan-lintasan yang Allah berikan kesucian, kudus, kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi yang mereka sebut semua itu adalah tak lain nak mengajakkan kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana yang dibawa oleh kekasihnya Nabi Muhammad SAW dan seluruh para nabi, para wali Allah, semuanya mengajakkan kita sama-sama mengesakan Allah, tak ada lain. Banyak mana pun ilmu kita, banyak mana pun Allah bagi, tetap juga mengesakan Allah. Sikit pun yang kita ada, jangan risau nak ilmu banyak. Sikit tu pun juga mengesakan Allah yang Allah nak lihat. Banyak pun tetap mengesakan Allah tu. Jadi kita kalau kabut, ilmu kita kurang, kita tak boleh. Selagi kurang, kita tak boleh lagi beramal. Jangan. Sikit pun Allah tengok. Yang sikit tu kita kena buat, mengesakan Allah. Jangan sibuk banyak. Yang sikit tu, walau urut satu alif kita ada, amalkan, tegakkan dia, jangan tombangkan. Sentiasa berdiri, alif tak pernah tombang. Berdiri sentiasa mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan. Jangan kita rasa kita ni rendah, ilmu tak cukup. Tak, Allah tak pandang banyak mana ilmu kau. Allah cuma tengok macam mana yang aku dah bagi, banyak mana tu kau mengesakan. Bedah siasat, kaji sampai ilmu yang ada pada kita bermanfaat. Apa manfaat? Kita dapat mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan Allah. Kita ajakkan, baik dalam rumah tangga kita, baik di luar. Itu makna kita dah mendapat manfaat ilmu yang kita belajar. Walau sikit, banyak tapi tak ada manfaat. Sebab apa tak ada manfaat? Tak ada akhlak. Kita dengan Allah tak ada akhlak. Kita rasa gitu. Tak ada akhlak. Khuluqin azim tu maknanya. Akhlak yang tinggi tu tak ada keakuan diri. Nabi tu tak ada keakuan diri. Automatik naik khuluqin azim dia. Dia bergerak atas gerakan yang Allah gerakkan. Dia bercakap atas kata-kata kalam itu akhlak tu. Tapi kalau dia mengata aku ada kata-kata, aku ni habislah, tak ada akhlak tu. Maka tu setiap sahabat aja yang nampak lihat Rasulullah tak ada keakuan diri. Maka tu apa benda Rasulullah sampai sahabat nampak itu daripada Allah, suci, bersih. Sebab diri sahabat dah nampak nyata jelas. Nabi membawa supaya kita dapat Allah Ta'ala. Jadi kita pun membawa atas itu, maka kita juga dipanggil orang arif billah, pengganti Rasulullah. Nabi dah tak ada, tapi pengganti untuk nak bawa manusia kepada Allah. Ada orang-orang yang mengenal diri, mengenal Allah. Dia tak ada keakuan diri. Sama juga Nabi Muhammad SAW tak ada keakuan diri. Para Nabi, para sahabat, wali Allah tak ada keakuan diri. Maka itu dia boleh mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada keakuan diri, walaupun dia dapat ikut, dia tetap juga. Ibunya adalah hilang keakuan diri, dapatlah dia ikut.
Bukan saya cakap yang pakai jubah, siwak tu bukan sunnah Nabi saja ke? Bukan, itu sunnah Nabi. Tapi ibu sunnah Nabi adalah buang keakuan di diri. Tapi kalau kita buat siwak, kita bangga-banggakan, kita rasa kita ni, itu bahaya tu. Tapi bila kita buang keakuan diri, apa pun kita buat, kita tak bersandar mana-mana. Kita buat semata-mata kerana kenikmatan dengan Allah. Bersih lagi bersih, suci lagi suci. Siapa yang nak sucikan kita? Allah lah. Apa tanda dia? Tak ada keakuan diri, suci lah. Tapi kalau ada keakuan diri, tak suci. Buatlah macam mana amal pun, masih ada keakuan diri, ngaku-ngaku, kan? Itu tak suci namanya. Allah tu subhanallah, maha suci, mau menerima amal-amal yang jadi gitulah. Kita bukan sekadar dengar, kita bila dia dengar sami'na wa ata'na. Seronok. Bila dengar pun dah seronok, bila buat lagi best. Sebab siapa yang bagi izinan? Azinallah untuk kita buat. Untuk kita ingat Allah pun Allah juga yang bagi ingat kita, supaya kita ingat. Bukan kita ingat terus pada Allah, Allah yang bagi kita ingat dia. Sesungguhnya dialah mengingati dirinya sendiri. Itulah namanya kenikmatan. Habis kita ke mana? Kita tak ada ke? Jangan cari lah, dah tak ada. Memang tak ada nak cari. Yang ada hanya Allah. Mana boleh, habis kita mesti kita tu lah pakai buah kita, balik-balik nak pakai ada juga keakuan. Dah tak ada, jangan cari lagi lah. Kat alam mana saya duduk? Alam gaib saya duduk. Dan jangan cari lagi lah di alam gaib. Dah tak ada. Yang ada hanya dia. Kan la ilaha illallah. Kau nak cari diri kau balik macam mana? Pasal tak jumpa pembimbing rohani, dia jadi gitu. Habis aku tak ada ni. Macam mana? Aku pergi ke mana? Dia ada orang yang soal gitu. Patutlah kita dah habis semua, kita dah fana dah. Waktu tu kita kat mana? Lah, dah tak fana, dah tak ada. Kau nak cari kau kat mana? Eloklah tak ada dah. Yang ada hanya Allah. Barulah tak ada dua. Kalau kau nak rasa ada kau lagi, dua lagi tak selesai. Kau masih nak ada lagi keakuan diri tu. Jangan tanya lagi lah. Tak ada, dia aja yang ada. Dia buat. Jangan ingat lagi kita ni ada. Kita ni memang tak ada. Al-atal alal insan yakhinu minad dahri lam yakun syai'an masbuk. Adakah di waktu satu masa dulu kamu belum disebut ada? Allah Ta'ala kata, kita belum disebut ada. Bila dia ada kan kita rasa kita ada pula. Berat kita ni. Bila dia ada kan kita tunjukkan dia yang tetap dia yang ada, bukan kita ni ada. Nak tauhid betul-betul ni sampai dinding zat ni. Jangan tauhid kita sampai hakikat pun tak lepas lagi. Dia mesti makrifat sampai dinding zat. Dia ada af'al, ada asma', ada sifat, ada zat. Keempat-empat ni kena. Baru kita nampak semua. Esa af'al dia, esa asma' dia, esa sifat dia, esa zat dia sekali. Baru selesai. Alhamdulillah. Kita dengar ni pun. Dengar ni, dulu ada satu jemaah kita. Dengar ni, binatang aja dengar ni, masuk syurga. Masuk syurga. Siapa binatang tu? Anjing, penduduk kafir. Dengar je penduduk kafir tu duk cerita macam ni, ngesakan Allah. Dia duduk tak ada tahu apa benda. Dia dengar pun apa benda, dia faham pun tak. Tapi disebabkan dia dengar muzakarah tu tadi, anjing tu jadi ahli syurga. Allah Ta'ala bagi tahu. Anjing yang dengar tu lah. Allah, apatah lagi kita ni. Bukan saja nak dengar, nak amal kan? Lagilah lebih pada ahli syurga. Ahli Allah yang lebih tinggi. Kan? Yakinlah, aku yakin. Bukan kita cerita pasal projek 100 juta ada ke? Ada daripada tadi sampai sekarang ni ada cerita projek 100 juta ada. Kecil tu semua kan? Yang kita ceritakan cerita yang paling besar sekali, iaitu mengesahkan Allah. Tak ada yang lebih besar lagi. Allah pun tahu, malaikat pun datang beribu-ribu datang dengar. Malaikat datang dengar. Lebih banyak malaikat pada manusia datang menjadi cerita ni. Tu. Kalau dibagi lihat, ya Allah, berfitar, sayap, susun sok-sok dengar. Allah suruh dengar. Apa ni si Aziz dengan yang datang ni ramai-ramai. Pak Saib ni tetamu kita.
Ahlul Bait Nabi datang. Lagi dah Nabi suka kan. Dalam majlis ni. Suka. Gitar-gitar. Suka dia dengar ni. Zuk. Kita tak zuk macam dia. Malaikat ni lagi zuk kalau dengar pasal Allah ni. Lagi zuk. Menggelepar. Sebutkan nama Allah, mengesahkan Allah. Kita biasa kan. Tapi dia faham dia tu. Ya Allah. Malaikat-malaikat. Allah suruh. Allah yang suruh. Roh. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min turun. Malaikat dan roh-roh para nabi para semua dengar sekali. Rasulullah apa semua nabi semua datang. Dengar, ya, membenarkan, ya, betul. Tak ada lain. Sama-sama kita ngesahkan Allah. Cerita lagi. Punya seronok. Rasulullah, sahabat Nabi, roh-roh yang bersih-bersih ni disuruh Allah Ta'ala. Rasa dia orang akan seronok dengar. Cerita kisah-kisah Allah Ta'ala ni, kisah ngesahkan diri Allah kan. Sebab dia diturunkan kalam Allah tu diturunkan. Allah akan jadikan kalam ni bila kita dah tak ada kakuan diri. Allah akan jadikan kalam kita ni kalam Allah. Pendengaran kita ni pendengaran Allah. Penglihatan kita ni penglihatan Allah. Ilmu yang datang semua dari sisi Allah. Punya berkat. Terjemput pula. Terjemput datang sang iblis. Ya'juj Ma'juj, Dajjal. Datang sekali dengar. Boleh ke? Boleh bagi Al-Fatihah dengan Iblis, boleh? Tak pernah, mengarut sekali ni. Al-Fatihah dengan Iblis pula. Tapi kalau kita dah ada jiwa yang dipanggil Rahman Rahim, jiwa melihat semua tu tadi adalah makhluk-makhluk pun. Kalau dah tak ada keakuan diri, kita akan nampak kesian. Iblis-iblis, setan-setan, Dajjal-Dajjal, itu dia mengikuti skrip Allah. Rabbana ma khalaqta hadza, tak ada sisi Allah. Kita akan nampak dia tu bukan musuh, dia tidak sisi Allah jadi. Kita tak menghina dia. Malahan kita kesian dia. Kita akan nampak gitu. Pandangan kasih sayang. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Allah ta'ala alayya wa datanglah yang semua sebagai dia iblis bertukar akan jadi menjadi Allah ta'ala alayya wa tuni mus. Dia akan jadi menyerah diri kepada. Ada pernah dengar ilmu ni? Rasulullah panggil iblis datang sebagai nak syahadah. Ada? Ini maknanya kita tak pernah ada musuh. Kita belajar kenal diri, kenal Allah. Kita tak pernah ada musuh. Sebab kita dah tak ada. Yang ada hanya Allah. Ada ke musuh? Ada tak? Ada. Kita dah tak ada, yang ada hanya Allah. Ada ke yang lain lagi? Itulah keberuntungan berada dalam benteng Allah. Sebab iblis tu dapat kuasa daripada mana? Dia nak cekelip mata tu siapa izinkan? Dia nak naik nafas ni iblis tu siapa naikkan? Dia ada kuasa tak? Macam kita juga tak ada kuasa. Kita nak takut kenapa? Berani tak? Malam ni ikut saya pergi kubur tengah malam. Duduk seorang 12 malam 4 pagi. Boleh? Nanti dulu. Ke belakangan dulu. Tapi sebut tadi yakinlah. Nanti dulu. Tak apa. Orang dulu guru dia cakap gitu terus. Betul yakin? Dudukkan 40 hari kat tempat kubur orang mati terbunuh ke. Kubur yang angker-angker yang seram-seram tu. Duduk 4 jam 12 malam 4 pagi. Untuk pastikan kita ni dah dapat. Bukan cakap je. Boleh? Nanti dulu. Bagi upah orang pergi boleh. Saya bagi upah orang pergi. Sebab apa? Mana boleh bagi upah orang? Kita dah yakin. Kita pergilah. Mau kita tahu nilai kita betul tak kita ni. Hanya betul-betul tahu dia tak ada kuasa. Mau dia datang pun, aku sama macam kau lah. Yang datang muka handsome datang. Kepala berlubang apa semua datang. Rambut mengurai. Bau busuk datang. Dia orang minta maaf saya cakap.
benda-benda ni akan datang berbentuk bau busuk, bentuk yang mengerikan. Kita tadi kita belajar Allah. Apa yang datang ni semua nampak semua daripada Allah. Dia tak ada kuasa. Boleh? Ini kita cakap macam ni ramai-ramai boleh. Pergi lah sana nanti seorang-seorang. Mulalah nak cabut dia. Sekali jatuh buah kelapa, cabut. Melompat